القابض الباسط الخافض الرافع المعز المعين السميع البصير الحكم اللطيف الحليم العظيم الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البأس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت حي القيوم ماجد الواحد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك غفل عن ذكرك الغافلون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena petang ini dengan izinnya, dengan kasih sayangnya, dengan kurnianya, dengan rahmatnya, diberinya kita peluang untuk hadir di dalam majlis ilmu walaupun cuaca agak mengancam. Mudah-mudahan dia tidak menjadi lebih buruk daripada sekarang ini dan dapat kita balik dengan selamat, sejahtera, tidak ada gangguan, tidak ada hujan yang lebat dan sebagainya. Mudah-mudahan dan Allah jadikan pengorbanan kita pada petang ini sebagai satu lagi sebagai ibadah yang diterima oleh Allah, sebagai amal soleh yang menjadi saham bagi kita nak kita bawa balik ke mana? Ke akhirat, kampung asal kita, ya. Kerana kita ni kampung asal kita di kita ni semua warga negara akhirat. Siapa warga negara dunia? Angkat tangan. Siapa warga negara Tanjung Bangkong? Angkat tangan. Siapa warga negara Taman Bena Jaya? Angkat tangan. Siapa warga negara Taman Kampung Nyerongin? Angkat tangan. Tak ada, Kita ni semua warga negara akhirat. Lambat laun kita akan balik ke kampung kita.
Balik ke kampung itu hendaklah bersedia dengan bekalan yang cukup. Bekalan tu apa? Amal ibadah yang cukup. Supaya kita di sana nanti senang lenang, tak payah buat kerja apa-apa. Cukup bekalan kita di sana nanti. Baik, muka surat berapa perempuan? 30. Muka surat 30. Baik. Maka adalah itu bermula dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Ini hadis, mengeluarkan itu dirawikan atau riwayat oleh Abu Daud dan Tirmizi. Ini dua-dua ni masuk dalam 6 perawi hadis yang masyhur, Sunan Sittah. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan adalah 6 ni. Apa kata dia Abu Daud? Apa kata Tirmizi? Di mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan tolak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau syurga. Apa artinya? Apa artinya? Tak ada apa-apa salah, terus minta cerai. Ceraikan ayah. Bergegar arash. Tahu apa kata bergegar? Menggoncang arash. Dan dia takkan masuk ke dalam syurga. Tak usah kan nak masuk syurga, cium bau syurga pun tak dapat. Sedangkan syurga itu boleh dicium dari jarak berapa jauh? Dari jarak berapa jauh? 500 tahun perjalanan. Bukan 500 batu, 500 tahun perjalanan. Setahun perjalanan berapa batu? Try lah. Try lah. Sejam perjalanan berapa batu? Kemudian kira setahun berapa? Kalau sejam boleh berjalan 10 batu, sehari berapa? Kali 24. 10 kali 24 berapa? 240 batu. Setahun berapa? Sehari kali lagi dengan 365. 500 kali lagi dengan 500. Dari sini ke mana agak ni? Tak dapat mencium bau syurga. Terus kalau nak masuk syurga, mencium bau syurga pun tak boleh. Sebab itu jangan asal silap sikit minta cerai. Silap sikit minta cerai. Lepas tu tak benar kahwin, ngeletik nak kahwin. Lepas tu silap sikit dah nak cerai. Cerai. Dengan tidak ada sebab, ya. Kalau ada sebab boleh. Boleh ada perempuan minta cerai dengan cara fasah, ada tak? Ada, boleh. Ada undang-undang yang membenarkannya. Tapi dengan ada sebab. Ini tak ada sebab. Hanya kerana suaminya itu tak elok. Itu aja. Tak cantik. Tak ada macam apa? Tak ada macam David Beckham punya cantik. Tak ada macam Sidi Oraza. Dia minta cerai. Cari sebab aja. Bergegar arash, Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini salah dua juga daripada 6 perawi hadis yang masyhur tu. Abu Daud seorang dan Ibnu Majah seorang lagi. Tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya akan palunya. Tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Artinya suami boleh tak pukul isteri? Boleh. Boleh kalau atas sebab-sebab yang dibenarkan. Boleh dia memalu isterinya. Tapi dengan apa? Dengan rotan. Jangan tampar pipi. Memang dilarang. Kata Nabi, kamu tampar pipinya, lepas itu kamu cium katanya. Udah tampar cium. Bingung ke tu adik? Bingung lah tu. Lantak lah putih ke saya dah tu. Dah beri yang marah-marah, pang, dah berdamar pipi kan tu cium pula. Bingung benar rupanya. Baik. Dan warid. Warid tu dia apa? Contoh. Tu warid. Bukan warid Kalau warid cakap Jawa katanya beruk. Ini warid contoh, ada contoh. Telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahawa sesungguhnya bersabda ia, aku melihat di dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian. Tak tahu saya bacanya. Sekalian. Lagi. Sekalian. Siapa perempuan tu? Mikir lah. Nabi kata kebanyakan isi neraka itu kebanyakannya perempuan. Apa sebab? Apa sebab? Iyalah. Apa sebab perempuan pula masuk neraka? Itu dah ya. Antara sebab yang paling besar, perempuan selalunya tak cukup waktu semayang. Tak cukup. Kadang dia beranak. Dia beranak, patutnya bila udah kering nifasnya tu, apa buat? Semayang lah. Tapi ramai ada orang tak semayang lagi. Kering dah 30 hari. Nak lepas pantang juga. Dia nak pantangnya berapa? 44 hari juga. Udah 14 hari. Apa? Tinggal semayang dengan sengaja. 14 hari tinggal semayang dengan sengaja. Satu waktu tinggal semayang, masuk neraka berapa lama? 60 tahun. Kalau sehari, kali dengan 5. 60 kali 5 berapa tahun? 300 tahun. Kalau 14 hari, kali lagi dengan 14. Sehari 300 tahun. Kalau 14 hari berapa tahun? Itu tahun dunia ke tahun akhirat? Tahun akhirat. Kalau tahun dunianya berapa? Kali pula lagi dengan 365. Berjuta-juta tahun tahu. Itu kebanyakannya. Bukanlah perempuan ni yang menolak mata nama saya. Perempuan tidak ya. Satu anak katakanlah berapa? Katakanlah satu waktu aja dah 21 juta tahun tau. Katakanlah satu anak dia tinggal lebih kurang 100 juta. Masuk nerakanya 100 juta tahun. Kalau anaknya ada 8 berapa? 8 kali dengan 8. Kalau anaknya ada 12 berapa? Kalau anaknya ada 18 berapa? Inilah dia ramainya perempuan masuk dalam neraka kerana banyak semayangnya tak beres. Solat tak khusyuk lain. Ini tak beres lagi. Lepas tu tak khusyuk pula lagi tu. Itu yang menyebabkan banyak orang perempuan masuk dalam neraka. Lagi satu, kebanyakan perempuan ramai yang derhaka kepada suami. Nak metorkan suami aja. Tidak. Baik je. Ya. Metor tak tahu? Ya Allah, ni bukan orang mana nama kan ni? Ya Allah, metor tak tahunya. Itu dia. Itu sebab katanya ramainya orang perempuan. Memang ibadah kita akui lah kalau puasa nombor 1 orang perempuan. Demo dulu. Ngaji pun ramai orang perempuan. Baca Quran pun ramai orang perempuan. Tak percaya tanya Ustaz Mahfuz tu. Dia ngajar Quran. Yang ramainya pelajar dia lelaki ke perempuan? Perempuan ramai. Tapi di samping itu yang rajin ngumpat siapa? Perempuan juga. Udahlah tu, malas saya nak ngata orang perempuan lagi dah. Itu kata apa? Aku melihat di dalam neraka akan kebanyakan segala isinya. Itu sekalian perempuan. Kebanyakan. Bukan orang lelaki tak masuk neraka, masuk. Tapi kebanyakannya perempuan. Bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu. Ini sebabnya. Ini kata pengarang dia.
sedikit taat mereka itu bagi Allah dan Rasulnya, dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya. Mereka itu, dan kebanyakannya tabarruj mereka itu. Apa dia tabarruj? Berhias mereka itu. Tabarruj mereka itu, artinya dia keluar rumah beria benar beriahnya. Bedaknya sampai 8 kaki. Lepas tu baru wanginya pula, ya Allah, semerbak. Bau wanginya itu bila keluar, bila di rumah di depan suaminya, bau apa? Ayo kencing budak, bau belacan, bau cencalo, bau budu. Terbalik. Orang patutnya apa? Berhadapan dengan suami lah berwangi-wangian. Kalau dia keluar berwangi-wangian, dia dikira apa? Berzina, zina mata. Setiap lelaki yang mencium bau wanginya tu tertarik pula, maka seolah-olah dia berzina dengan lelaki tu. Padahal tak ada pun. Dia hanya keluar memakai wangi-wangian. Bukan pula suruh cari tai pula, selalu lumur dengan tai dah. Tapi jangan berwangi-wangian sangat sehingga menarik perhatian lelaki yang ajnabi. Itu sebab ramai perempuan tu katanya. Apa dia? Pakai sikit. Kalau setakat nak jangan bagi busuk, tak apa. Jangan bagi busuk. Tapi sampai semerbak pengor tu, pengor. Baunya pengor. Ya. Dia berdiri dekat kipas angin tu boleh tercium ke saya lagi. Itu dia. Itu namanya pengor. Ya. Macam mana? Sini, dalam ini dah ada minit semua ahli syurga belakang. Kalau tidak tu boleh dia menyolang aja. Ya. Bila lepas langsung tak siap datang dah. Ketik aku nak ustaz tu katanya. Baik. Artinya apabila menghendaki ia keluar daripada rumahnya, nescaya memakai ia akan kemegahan kainnya. Pakai pun apa? Bila keluar pakai bebek. Tahu apa bebek? Betul? Betul apa? Mini skirt, betul? Kasut tumit tinggi, betul? Stokin panjang. Jalan pun macam mana? Ketik. Macam apa? Macam itik. Tahu macam itik? Macam itik. Lagi? Ulang petang tiada. Lagi? Lan melenggang bibirnya merah. Lagi? Tengok bibir dia merah tak? Idak-idak lah ya. Delima mereka. Lagi? Kain tinggi sebelah. Lagi? Betisnya membayang. Lagi? Itu dia nona apa? Tanjung Bangkong. Itu sebabnya kebanyakan mereka itu masuk neraka. Bila keluar berpakaian yang amat menarik perhatian. Perhatian lelaki ajnabi. Ya. Padahal yang sepatutnya dia mengambil perhatian siapa? Mencuri perhatian suaminya, bukan lelaki yang di luar sana. Baik. Menghiasi ia dan membaikkan ia akan dirinya, dan keluar ia memberi fitnah. Bila keluar datang fitnah. Orang seronok dengan dia, orang tertarik dengan dia, itu jadi fitnah tu. Ya, memberi fitnah ia akan manusia dengan dirinya. Maka jikalau takdirkan sejahtera ia, perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Kalau dia tak ada apa-apa, orang lain pula tertarik dengan dia. Bila orang tertarik dengan dia, macam-macam rancangan untuk menggoda dia. Ya, tak dapat macam ni cara ini, tak dapat macam ni cara ini, tak dapat macam ni cara ini, dan sebagainya. Maka berlakulah maksiat. Bila ada fitnah, adalah maksiat. Dan kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan semuanya aurat. Dengar ni, perempuan semuanya adalah aurat. Rambutnya aurat, badannya aurat, kakinya aurat. Lagi suaranya aurat, apa sajalah aurat belaka ya. Kata Nabi ni ya. Maka tahankan olehmu akan mereka itu di dalam rumah,
maka bahawa sesungguhnya perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya, ke mana engkau hendak pergi? Maka jawabnya, aku hendak pergi lihat akan orang yang sakit, atau aku hendak mengikut akan jenazah. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan hingga mengeluarkan ia akan tangannya. Ya. Dia keluar apa? Dia ambil bayi tu. Kerana nak pergi orang mati, nak pergi ikut jenazah ke kubur, mengiringi kubur, duduk pula depan tu imam nak baca talqin. Tu imam tu nak baca talqin, dia duduk depan tu imam tu terkangkang aja duduk terkangkang. Tu imam nak baca apa payah. Tengok ni, ini tu imam ni nak baca talqin. Ketahui olehmu bahawa mati itu benar. Cantik itu je. Timbul fitnah ke dah. Sebab itu tak payahlah pergi mengiringi jenazah. Walaupun yang mati itu orang yang kita kasihi, orang yang kita sayang benar yang mati itu, tak payah pergi sama-sama ke kubur. Nak pergi bila? Udah ditanam, esok tu dah tak ada orang ke karang, tu dah tak ada orang, pergilah tak apa. Tapi masa tengah berpusu-pusu dengan orang lelaki tu tak payahlah. Ini ketika orang tu buka mayat di kubur tu, dia beria benar, berimpit-rimpit dengan orang lelaki tu. Orang lelaki seronok dia dimpit. Sementara tu mata tengok, ya lawa je, lawa je. Sikit fitnah gitu. Timbul fitnah tu. Sebab itu ada seorang tu, maknya mati, dia tanya saya, boleh ke saya ikut kubur? Kata saya, tak payah lah. Mujur mau dia dengar pula. Tak ada dia pergi kubur. Boleh tak apa? Demo yang nyebuknya. Padahal bukan demo anunya. Bukan demo yang menyelenggarakan jenazah. Tak ada bukan demo, bukan demo jadi imam sembahyang pun. Kadang sembahyang tidak demo. Tapi nyebuk-nyebuk aja. Itu sebab ramai mereka itu masuk dalam neraka. Kenapa? Syaitan seronok tengoknya. Itu mengeluarkan tangan tu, seronok tu. Dan sabdanya pula, tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta'ala, dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya, atau berbuat ibadat ia akan Tuhannya, dan mengikut ia akan suaminya. Kalau perempuan tu tak dapat pahala, duduk di rumah, buat ibadat, atau kalau nak keluar, ikut akan suaminya. Tak ada lebih tenang. Jangan seorang-seorang dalam gelap tu. Subuh-subuh tu, sebelum subuh dalam gelap tu seorang je nak pergi masjid. Ngapa nak pergi masjid? Subuh pagi Jumaat. Ngapa nak pergi masjid? Nak semayang sujud sejadah. Seorang-seorang je dalam gelap. Daripada kampung Melenawar tu jalan kaki kemari. Ada tak kubur dekat itu? Ada tak? Dia seorang tu. Bahaya ke tak? Punyalah bahayanya, ya. Situ ada banyak tak? Ada Indian settlement dekat itu? Ada tak? Ada. Apa tak ada rumah India ada dekat itu? Tu apa? Dekat itu. Menurut pekap dia mah baru tahu. Jadi sebab itu elok sembahyang di mana? Di rumah. Tak payah. Itu sebab orang perempuan tidak wajib sembahyang berjamaah. Tapi kalau ada dengan suami, itulah yang digalakkan. Itulah yang baik, ya. Begitu juga menuntut ilmu, kalau dia perjalanan tu bahaya, tidak disuruh pun, ya. Ataupun kalau pergi biar suami ngantor ni, anaknya ke, atau pergi berkumpulan, tak apa, ya. Ya. Apa dia? Seorang saja. Ya, kalau seorang saja, di rumah lebih baik. Apa dia? Ya? Ada kuliah subuh. Kalau bahaya, mana lebih mudarat? Bahaya dalam perjalanan ke pergi dalam kuliah subuh tu? Ya? Kita tengok mana mudarat yang lebih ringan. Kalau di rumah, ya, dia tidak ada bahaya, tidak timbul fitnah. Kalau tidak, tak apa. Kalau tak ada masalah, tak apalah. Bukan saya kata tu saya datang ni, tengok keadaannya. Ya, tengok keadaan dia, berbahaya ke tidak. Ya, ada timbul fitnah ke tidak. Kerana orang perempuan ni dia macam-macam. Itu sebab Rasul tak ada yang perempuan.
Sebut seorang Nabi perempuan angkat tangan. Tak ada. Ada seorang namanya Cikgu Maryam. Dia mengaku jadi Nabi. Tapi bukan Nabi betul. Ya, Nabi palsu. Dia diipuh. Lama dah cerita ni. Berbelas-belas tahun sudah. Tahun 80-an. Ya. Saya tak tahu dia orang mana. Tapi dia duduk di belah Sri Kinta sana tu. Dia mengaku jadi Nabi. Dia bila dapat wahyu, kata dia lah dapat wahyu, dia ambil typewriter. Masa tu komputer tak ada, typewriter. Dia hantar ke mufti, dia hantar ke qadhi, dia hantar ke ustaz. Ini wahyu terbaru katanya. Ya. Jawab agama dah pantau dia. Saya tak tahu apa sudahnya. Tangkap tidak, wallahu alam. Itu namanya Cikgu Maryam. Dia cikgu. Ada pengikut lah tu. Ada pengikut. Siapa nak try? Boleh lah. Cikgu Zainab ke? Ya. Pasal apa? Pasal perempuan bukannya tahan diuji sangat. Tengok Nabi Muhammad diuji, dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, akhirnya nak dibunuh pun ada. Tapi tetap dia mempertahankan imannya, tetap dia mempertahankan perjuangannya. Orang perempuan tak tahan apa tu. Ya. Okey, udah tu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar ia antara segala lelaki, padahal memandang ia kepada mereka itu dan memandang lelaki itu kepadanya. Kamu sebagai suami tak malu isteri kamu tu keluar, ya, bercampur gaul dengan lelaki pula. Orang lelaki tu matanya boleh ke dipelihara. Apa buatnya matanya? Nengok isteri kamu. Lawa benar sini ya. Udah. Bila nampak lawa macam tertarik. Bila tertarik, dia merancanglah macam mana nak dapat menggoda orang tu. Tidakkah kamu malu, kata Nabi, ya? Tak adakah kamu cemburu? Ya. Dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar, mengizinkan dia keluar. Antara segala lelaki keluar tu, dia tengok lelaki pula tu. Pergi ke pasar, pergi hari Sabtu, pergi benar, pakai Sabtu. Dengan izin suami tu. Suami tu membenarkan dia keluar tu. Pakai bergaya pula. Macam tadi pakai macam mana? Bag lagi. Mini skirt, apa tu? Token panjang dan sebagainya. Ya. Tidak kamu malu lelaki tu memandang isteri kamu. Dan warid pula. Apa kata warid tadi? Contoh, ya. Contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bersabda ia, meminta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya oleh segala burung yang terbang pada hawa dan segala ikan yang di dalam air dan segala malaikat yang ada yang pada langit dan matahari dan bulan selama di dalam keredaan suaminya. Dan di mana-mana perempuan yang derhaka ia akan suaminya, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan segala manusia sekaliannya. Dan di mana-mana perempuan yang masam pada hadapan suaminya, maka perempuan itu di dalam murka Allah Ta'ala hingga suka ia. Dan di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, nescaya melaknat akan dia oleh malaikat hingga kembali pulang ia. Nampak ni? Apa dia? Kalau dia keluar rumah dengan izin suaminya, lebih elok lagi bersama-sama dengan suaminya. Apa dia? Meminta ampun baginya. Perempuan tu, siapa minta ampun bagi dia? Yang mengikut suami. Siapa minta ampun? Burung pipit minta ampun bagi dia. Burung merobah minta ampun bagi dia. Burung gagak minta ampun pada dia. Burung kelecap minta ampun untuknya, ya. Ya Allah, ampun kalau dosa munah tu. Ya Allah, ampun kalau dosa timah tu. Ya Allah, ampun kalau dosa siapa lagi? Dosa Salmah tu. Ya Allah, ampun kalau dosa Zainab tu lah. Ya Allah, ampun kalau dosa apa dah. Semua minta ampun. Burung-burung tu minta ampun. Burung murai minta ampun. Ini dah cukup itu minta ampun lah tu. Ya. Suami tak ada, jagalah aurat tu. Janganlah berhias benar.
Ya, dia keluar tak payahlah minta izin suami. Tapi kalau ada kalau ada waris dia, bapak ke apa ke, minta izin dengan bapak dulu. Kalau dia di bawah jagaan bapak atau pak saudara dan sebagainya. Ya. Jadi segala burung yang terbang pada hawa tu apa? Pada angin. Terbang di angin. Dan segala ikan dalam air. Ikan keli minta ampun bagi dia, ikan ruan minta ampun baginya, ikan talapia minta ampun baginya. Lagi apa? Ikan tilan minta ampun baginya. Belut minta ampun baginya. Lagi apa? Ikan bilih, berapa ekor ikan bilih dalam laut tu semua minta ampun bagi dia. Ya. Ikan tu minta ampun. Dan segala malaikat yang di langit. Malaikat di langit tu tak terhingga banyaknya. Banyak benar malaikat. Mana banyak? Banyak malaikat kan banyak manusia? Banyak malaikat, ya. Minta ampun baginya. Pada langit. Dan matahari. Matahari minta ampun. Matahari tahu dia cahayanya menerangi seluruh alam ni. Dia minta ampun. Minta ampun bagi orang tadi. Dan bulan. Malam kan ada bulan betul. Cantik tak bulan tu? Itu orang cantik itu dia apa? Dia seperti bulan purnama. Ya tak? Kalau orang perempuan cantik sebut apa? Engkau laksana bulan. Mana ada engkau laksana matahari? Ada? Dia cantik. Bulan tu pun minta ampun bagi dia. Kemudian lawan tadi. Dan mana-mana perempuan yang derhaka. Yang derhaka ia akan suaminya, maka atasnya laknat Allah. Allah melaknat dia, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, kata Allah. Ya. Udah laknat, bukan Allah yang melaknat. Dan laknat segala malaikat. Semua malaikat-malaikat itu melaknat dia. Celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, kata malaikat. Dan segala manusia, manusia pun melaknat. Ya. Kita ni melaknat kepada manusia-manusia yang derhaka kepada suami dia. Ya. Lagi. Dan di mana-mana perempuan yang masam mukanya pada hadapan suaminya. Di depan suami itu masam aja muka. Kecut je rupanya. Tahu? Tengok muka saya. Depan suami tu. Apa jadi? Dilaknat juga. Masam mukanya di hadapan suaminya. Maka perempuan itu di dalam murka Allah. Allah murka dengannya. Allah marah dengannya. Allah melaknat dia juga. Hingga suka je sampai manis mukanya balik, senyum dia pada suaminya, barulah dia dapat keampunan dari Allah Taala. Dan di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, suami minta tahu, suruh mana mak kau mentah kata anak-anak. Tadi ada. Ini dah keluar dah tak ada. Rupanya dia pergi rumah orang sebelah. Ya, bersembang orang sebelah tu anu ngumpat orang lain tu. Ya. Jadi sahabat, dilaknat oleh Allah Taala, ya. Ya. Mana dia? Nescaya melaknat akan dia oleh malaikat hingga kembali pulang ia. Ya, dan telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya ia bersabda 4 bahagi daripada perempuan itu yang menjadi isi neraka. Apa 4 itu? Ya bulan depan kita baca. Sambung lagi. Muka surat berapa? Pengajaran yang ke berapa? Itu dah baca pengajaran yang ke berapa? Tak ingat dah meh? Yang ke 6. Okey, pengajaran yang ke-6. Muka surat 165. Yang ada Rumi, yang Jawinya entah, saya pun tak tahu. Carilah pengajaran yang ke-6. Berkata Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkata Allah tu artinya apa? Ini hadis Qudusi. Nama hadis apa? Hadis Qudusi. Berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam. Anak Adam tu apa? Manusia. Wahai Timah, wahai Munah, wahai Aisyah, wahai Endun, wahai Azmi, wahai Leman, wahai apa lagi entah. Wahai Manap. Asalkan manusia. Lelaki dan perempuan sekali, ya. Hai anak Adam. Tiada aku jadikan akan kamu supaya banyak aku dengan kamu
daripada sedikit. Bukan aku jadikan kamu hendakkan ramai makhluk di dunia ni, tak ada. Ya. Saja aku nak jadikan kamu, tak ada saja-saja, ada tugas, ada sebab, ada hikmah aku jadikan kamu tu. Supaya banyak aku dengan kamu daripada sedikit. Bukan aku hendak membanyakkan umat ni, tak ada, bukan kerana hendak banyak. Kalau aku seorang pun tak apa. Tapi aku jadikan kamu tu sebagai apa? Untuk menjadi hamba-hamba aku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hamba aku. Untuk menghambakan diri kepada aku. Dan tiada aku jadikan akan kamu supaya bertaulan aku dengan kamu. Bukan aku nak berkawan dengan kamu, tidak. Bukan kerana aku kesunyian, aku berjadikan komen itu supaya tidaklah aku kesunyian seorang-seorang saja, tak ada. Ya? Allah tidak perlu kepada sesiapa. Sebaliknya, semua sekali. Semua sekali memerlukan Allah. Allah itu tempat keperluan kita, tempat kita bergantung, tempat kita minta tolong. Allahus Samad. Apa arti Allahus Samad? Allah lah tempat kita minta pertolongan apa-apa. Selalu tak sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Akan dikaulah aku sembah dan akan dikaulah aku minta pertolongan. Hanya kepada Allah. Allah tak memerlukan kita. Allah tidak memerlukan sesiapa. Tapi semua makhluk memerlukan Allah. Kita memerlukan Allah. Burung memerlukan Allah. Binatang memerlukan Allah. Bulan memerlukan Allah. Matahari memerlukan Allah. Angin memerlukan Allah. Semua selain daripada Allah memerlukan Allah. Bukan kerana aku nak berkawan dengan kamu, tak ada. Dengan kamu daripada safarku. Aku ni bermusafir, aku nak kawan. Jadi dalam dunia aku nak berkawan dengan komen, tak ada. Ya? Dan liarku. Aku ni nak liar, aku nak jadi jinak, aku ambil, aku jadikan komen tu. Dan tiada supaya minta tolong aku dengan kamu. Allah hendak ke kita nolong dia? Tak hendak. Sebaliknya, kita yang nak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Ya. Supaya minta tolong aku dengan kamu, tak ada. Atas pekerjaan yang lemah aku daripadanya. Adakah Tuhan tu lemah daripada melakukan sesuatu? Tak ada. Yang gemar lemah siapa? Orang. Ya, lain daripada Allah, semua lemah. Saya masuk tadi, sakit kau start kata. Tengok dia lemah je. Ya. Kita ni yang lemah. Binatang lemah. Makhluk semua lemah. Allah tak ada pernah lemah. Allah tak ada pernah sakit. Allah tak ada pernah menderita. Allah segala-galanya sempurna saja. Itu yang kita selalu sebut apa? Maha suci Allah. Apa bahasa Arabnya? Subhanallah. Maha suci Allah daripada sebarang kelemahan. Maha suci Allah daripada sebarang kecacatan. Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Ya. Tadi dia tak ada lemah, ya. Dan tiada kerana mengambil manfaat aku daripada kamu, daripadamu. Apa manfaat yang Allah terima dari kita? Tak ada apa. Sebaliknya, kita menerima berbagai-bagai manfaat daripada Allah. Allah bagi mata boleh tengok, Allah bagi telinga boleh dengar, Allah bagi kaki boleh berjalan, Allah bagi tangan boleh mencapai. Lagi? Allah bagi ilmu boleh mengetahui sesuatu. Allah bagi kereta boleh dipandu. Allah bagi motor boleh ditunggang. Semua Allah bagi. Allah bagi udara boleh bernafas. Allah bagi apa lagi? Nasi boleh apa? Boleh mamam dan sebagainya. Semua Allah yang bagi. Dan tiada mengambil manfaat aku daripadamu, dan tiada kerana menolak mudarat dengan kamu. Ya, aku nak kamu bukan nak bantu aku supaya aku ni tak ada kena mudarat. Sebaliknya, Allah yang bantu kita supaya tidak kena mudarat. Tetapi aku jadikan akan kamu supaya kamu mengenal akan aku. Kena kenal Allah. Ya, nak kenal Allah tu apa? Sifat-sifatnya nak kenal. Ya, sifat uluhiyahnya, sifat rububiyahnya, sifat al-asma'nya dan sifat as-sifatnya. 4 tu kena kenal. Yang pertama rububiyah. Apa tu rububiyah?
Allah sebagai pentadbir, itu rububiyah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mencipta, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Itu namanya apa? Rububiyah, Rabb. Ya. Rabbul alamin. Yang mencipta seluruh alam. Yang kedua apa? Uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Apa itu uluhiyah? Ketuhanan. Hanya Allah lah kita nak sembah. Hanya kepada Allah kita nak minta tolong. Hanya kepada Allah kita menyerahkan diri kita. Hanya Allah saja kita nak puja. Hanya Allah saja kita nak kasih. Hanya Allah saja kita nak takut. Itu namanya apa? Uluhiyah. Yang ketiga, yang kita baca tadi apa? Al-Asma', nama-nama Allah yang 99. Al-Asma'ul Husna. Ya, kena faham nama itu. Ya, kena belajar nama satu-satu. Allah tu apa? Al-Hayyu tu apa? Al-Qayyum tu apa? Ya. Kena belajar yang tu. Asmaul Husna. Ya, kalau ada masa kita baca itu insya-Allah ya. Kitab tentang Al-Asmaul Husna. Belajar balik. Dia kan belajar tu mesti dapat. Dapat lupa belajar lagi. Lupa belajar lagi. Kerana dapat tak dapat tu siapa menentukannya? Allah. Jadi yang disuruh kita dapat ke suruh belajar? Suruh belajar ke suruh dapat? Belajar. Dan adatnya bila belajar insya-Allah akan dapat. Ya. Tapi kalau tak siok, mana nak dapat? Nak jadi ulama belajar tak siok dapat ke? Kena belajar. Kalau dah benar, siapa menentukan benar tu? Allah. Jadi dia belajar tak juga mau dapat. Itu baru ketentuan daripada Allah Taala. Ya. Itu al-asma. Yang itu yang ketiga ya. Kena faham tauhid al-asma, nama-nama Allah yang kita baca tadi. Siapa tak hafal lagi apa macam? Siapa tak hafal lagi al-asmaul husna tu? Tak hafal lagi apa macam? Esok pergi daftar nama di mana? Di mana? Di Tadika Islam. Kerana demo tu hafal ke dah? Hafal. Yang tak hafal siapa? Opahnya. Cucunya hafal, opahnya tak hafal. Esok daftar nama Tadika Islam. Ya? Tadi kita baca tadi ada yang ngangil aja. Mula suara tak keluar. Opahnya tak hafal tu. Udah dia menyolah mati. Ustaz tengah hati kebih je. Ya. Supaya kita mengenal. Yang keempat, tauhid as-sifat. Ya. Wujud, qidam, baqa. Yang sampai kaunuhu mutakalliman. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Siapa belum hafal lagi apa benda? Siapa belum hafal lagi apa buat? Esok serupa juga apa? Daftar nama di Tadika Islam. Sebab cucu kita tu hafal ke tak? Hafal. Allah wujud lagi. Qidam baqa lagi. Mukhalafatu lil hawadisi lagi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Udah banyak tak hafal kan bang? Esok daftar nama Tadika Islam. Ya. Jadi nak kenal aku kata Allah ya. Aku ciptakan kamu supaya kamu kenal aku. Dan kamu menyembah akan daku. Kita nak menyembah siapa? Nyembah Allah saja. Jangan nyembah patung, jangan nyembah pokok besar, jangan nyembah lembu, jangan nyembah matahari, jangan nyembah api, jangan nyembah orang. Nak nyembah hanya Allah Taala saja. Ya. Supaya menyembah akan daku dan kamu perbuat segala suruhku. Adalah yang disuruh Allah? Ada, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Suruhku kamu buat dan kamu tinggalkan tegahku. Adalah ditegah oleh Allah? Apa yang ditegah? Jangan mensyirikkan Allah. Lagi? Jangan apa? Jangan mengumpat. Lagi jangan
berzina. Lagi jangan makan riba. La dalam Quran itu semua tegahan ya. Jangan buat. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah, kata Allah. Jangan kamu hampir dengan zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sangat keji. Ya. Itu la. Bila perkataan la jangan. Itu tegahan tu. Dan tinggalkan akan tegahku pada seumur hidup kamu. Bila? Seumur hidup. Every time ya, jangan kita buat perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Dan syukurkan oleh kamu akan nikmatku. Nanti disuruh kita nak bersyukur dengan nikmat Allah. Banyak nak nikmat yang kita terima dari Allah? Berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah? Tak terkira banyaknya ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Akan sebagai syukur yang banyak. Dan kerana kamu ucap tasbih, sebab itu kamu kena ucap tasbih. Apa tasbih? Tasbih. Itu kan? Apa? Subhanallah ya. Akan daku pada pagi-pagi dan petang-petang ya. Bukratan wa asila, pagi-pagi dan juga petang-petang. Wasabbihu apa? Bukratan wa asila. Hendaklah kamu tasbih padanya pagi-pagi dan petang-petang. Hai anak Adam, jikalau bahawasanya awal kamu dan akhir kamu, manusia kamu dan jin kamu, walaupun kamu jin ke kamu manusia ke, awal kamu dan akhir kamu itu, dan orang yang mati kamu, dan orang yang hidup kamu, dan yang kecil kamu, dan yang besar kamu, dan yang muda kamu, dan yang tua kamu, dan yang merdeka kamu, dan segala hamba kamu, jika muafakat, semua sekali muafakat belaka, tua, muda, kecil, besar, pangkat, tak ada pangkat semua. Apa muafakat? Dan berhimpun mereka itu semuanya atas berbuat taat akan daku. Semua masuk Islam. Barack Obama masuk Islam, Lee Kuan Yew masuk Islam, Lee Kuan Yew masuk Islam, Kapal Singh masuk Islam, semua Islam belaka. Taat belaka, rajin sembahyang belaka. Ya? Semua warak belaka. Apakah Allah itu bertambah tinggi martabatnya? Puan-puan? Bertambah naik ke tarafnya? Tak ada. Dia tetap mulia, dia tetap agung, dia tetap berkuasa. Walaupun semua berhimpun mereka itu, buat taat akan daku, nescaya tiada menambah oleh yang demikian pada kebesaranku. Tak bertambah lagi. Kenapa? Kerana kebesaran Allah itu sudah sampai kepada kemuncaknya. Dah cukup sempurna. Dan kerajaanku akan tetap apa? Tetap berkuasa. Sampai akhirat kerajaan Allah tu. Tak ada tumbang-tumbang. Boleh nak tumbang kerajaan Allah ke? Tak ada. Kerajaan BN boleh tumbang tak? Boleh. Ya, kerajaan Pakatan boleh tumbang tak? Kerajaan Pakatan rakyat di Perak ni dah tumbang ke belum? Udah. Tahan berapa lama? 11 bulan aja. Lepas tu dah jatuh. Itu kerajaan manusia. Kerajaan Soeharto dah tumbang dah? Udah. Kerajaan Marcos dah tumbang belum? Udah. Kerajaan Allah tak boleh tumbang-tumbang. Sampai bila-bila pun tak boleh tumbang. Berhimpun mereka itu semuanya atas berbuat taat akan daku, nescaya tiada menambah oleh yang demikian itu kepada kebesaranku dan kerajaanku, dan akan seberat zarah jua pun, sikit pun tak ada terjejak. Dan barang siapa bersungguh-sungguh ia berbuat akan daku, maka hanya bersungguh ia mengasihi ia faedah bagi dirinya. Faedahnya dapat apa? Dapat yang melakukan kebaikan itu. Orang yang taat itu faedahnya kepada siapa? Kepada orang yang taat itu. Allah dapat apa? Allah dapat apa dengan ketaatan kita? Tak dapat sikit, apa pun tak dapat, walaupun satu zarah. Faedah itu kembali kepada manusia yang melakukannya. Dan bahawasanya awal kamu dan akhir kamu dan hidup kamu dan mati kamu dan kecil kamu dan besar kamu, dan merdeka kamu dan segala hamba-hamba kamu dan manusia kamu dan jin kamu, jika muafakat berhimpun mereka itu atas berbuat maksiat, semua kapio belaka. Semua jadi kapio. Ya. Orang Islam ni kapio belaka. Contoh ya, Haji Ibrahim kapio. Mudah-mudahan janganlah ya. Lagi apa? Penghulu Daulah kapio. Lagi DO kapio. Lagi lagi siapa? Sultan Nazrin kapio. Lagi Najib kapio. Lagi
Siapa lagi yang kapio belakang? Tuan Guru Haji Hadi Awang kapio. Lagi apa? Semua kapio belakang. Adakah Tuhan tu jatuh standardnya? Jatuh ke standard Allah? Jatuh ke kerajaannya? Tak jatuh, lantak. Tapi yang datang mudarat daripada siapa dapat mudarat? Siapa yang dapat mudarat? Yang kapio tu lah. Kerana kalau dia kapio, dia dimasukkan ke dalam neraka. Yang masuk neraka siapa? Tuhan ke? Siapa masuk neraka? Orang yang kafir tu lah. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah. Dan mereka-mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi ahli neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Lamanya tak betul, lamanya. Jadi tak ada terjejas sikit pun Allah Ta'ala berhimpun mereka itu atas berbuat maksiat akan daku nescaya tiada mengurang ia daripada demikian itu kepada kebesaranku seberat zarrah jua. Sebesar zarrah pun tak ada terjejas tak bergerak pun kalau kita timbang pun tak ada langsung terjejas. Allah tetap berkuasa, Allah tetap besar, Allah tetap agung, Allah tetap mulia. Sikit pun tak ada terjejas. Dan barang siapa bersungguh-sungguh ia atas berbuat maksiat akan daku. Hanya bersungguh-sungguh ia atas berbuat mudarat ia bagi dirinya juga. Bahawasanya Allah Ta'ala amat kaya daripada sekalian alam. Kamu buatlah mudarat, Allah tak terjejas sikit pun. Kamu buatlah dosa, Allah tak ada apa kesannya sikit pun. Buatlah kamu perkara yang mungkar, Allah tak ada apa kesannya. Yang kesannya kembali kepada siapa? Yang berbuat mudarat itu. Allah tak ada apa-apa. Kerana Allah tu amat berkuasa daripada sekalian alam. Allah lebih berkuasa dari matahari, Allah lebih berkuasa dari bulan, Allah lebih berkuasa dari bintang, Allah lebih berkuasa dari manusia dan sebagainya. Last sekali. Hai anak Adam, seumpama kamu sakitkan akan daku. Kamu nak sakitkan akan aku sakitkan akan kamu. Kamu nak menyakitkan Allah, Allah sakitkan kita. Boleh tak Allah sakitkan kita? Boleh tak? Boleh tak Allah bagi kita lemah jantung? Boleh tak Allah bagi kita kencing manis? Boleh tak Allah bagi kita darah tinggi? Itu yang medang pergi klinik tu. Medang pergi klinik tu. Pergi cek darah. Kenapa? Takut ada darah tinggi, kau ada kencing manis, kau ada apa lagi? Lemah jantung dan sebagainya. Dia kembali kepada manusia. Allah tak ada apa-apa. Seumpama kamu sakitkan akan daku, aku sakitkan akan kamu. Yakni seumpama kamu derhakakan akan daku, aku seksa akan daku, akan dikau. Aku seksa akan kamu. Allah seksa kita di mana? Di dunia pun boleh diseksa. Dia dekat nak mati diseksa, dalam kubur pun boleh diseksa, di akhirat pun boleh Allah seksa. Kalau kita melakukan maksiat kepada Allah di dunia ni pun Allah seksa. Apa seksanya? Apa seksa dunia ni? Allah jadikan kita ni tak tenang. Nak meto aja. Orang meto ni dia gembira ke? Orang meto saja ni gembira ke? Apa jadi kalau orang tu meto aja? Dia meto aja. Gembira ke? Seronok ke? Bahagia ke? Apa dah? Menderita. Nengok anak geram, nengok isteri geram, nengok jiran geram. Nengok apa nak dia. Hidupnya menderita. Kerana dia hati tak tenang. Itu tak tenang tu siapa bagi tenang? Allah Ta'ala yang bagi tenang. Jadi kalau nak tenang apa buat? Apa buat? Hendakkan tenang jiwa. Banyak berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah bahawa banyak berzikir dengan Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Tengah menung-menung tu salah sebut subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa salahnya? Daripada menung tak tu halal banyak berzikir. Berzikir ni banyak-banyak tentang apa?
Bercakap tak boleh banyak, berzikir tak apa. Kerana kalau banyak cakap, kau tu dah suruh hafal dah. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Hafal, alhamdulillah. Tapi zikir biar banyak-banyak. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah. Ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Bukan suruh sikit, bercakap suruh sikit, zikir suruh banyak. Kita terbalik, zikir langsung tak nak. Lepas salam bah, lepas salam bah, tak nak berzikir. Tahu bah? Apa bah? Naik bah? Apa bah? Kumbah. Seumpia. Maksurat, kalau dia dah jadi kebiasaan tak apa. Tapi nak jadi kebiasaan, kalau hari itu baru alim benar tak boleh. Dia kena niat zikir. Walaupun ayat Quran tu kena niat zikir. Boleh. Niat zikir. Walaupun, tapi nak hari-hari lah. Dia dah biasa baca maksurat ya. Itu dia niat zikir ketika itu. Tak apa. Tapi kalau masa itu baru, yang lain tak nak, lain-lain tak siok, masa itu baru nak baca, tak boleh. Kerana zikir maksurat tu banyak apa? Banyak ayat-ayat Quran di situ. Tak apa. Itulah saya kata, tapi niat, kalau terikut pun niat zikir ya. Baik, aku sakitkan akan kamu, yakni seumpama kamu derhakakan akan daku. Aku seksakan akan kamu seperti engkau perbuat akan daku. Aku perbuat akan dikau. Ini yang Tuan Guru ni Aziz selalu sebut ni. Kamu something, Tuhan lagi something. Ada pernah dengar tak? Inilah dia. Ini salah satu. Aku balas apa yang kamu buat. Kamu kasar, aku balas dengan kekasaran. Kamu something, aku lagi something, kata Allah. Okey, sekian dulu. Ini akan datang kita baca lagi pengajaran yang ke-7. Cukuplah sekarang itu. Sudah dekat sejam dah. 57 minit 21 saat. Ya. Udahlah tu.